Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kerana pada malam ini Allah mengizinkan kita menyambung kembali kuliah maghrib kita di dalam pelajaran adab ataupun di dalam pelajaran tasawuf, boleh juga kita katakan pelajaran tasawuf, yang kita baca daripada kitab asalnya ialah Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus karangan Sa'id Hawa dan dinamakan dengan terjemahannya sebagai Tazkiyatun Nafs, ya, iaitu kitab yang membuat ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Semoga kita semua berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dikurniakan kesihatan walaupun masih di dalam keadaan suram dengan keadaan penularan COVID-19 yang tak tahu bila penamatnya, bila habisnya. Apapun apa keadaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, semuanya ada mengandungi pengajaran besar, hikmah yang besar sebagai ujian kepada kita. Kita hadiahkanlah Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat tuan-tuan, saudara mara yang pergi meninggalkan kita menghadap ilahi disebabkan beberapa penyakit, terutama sekali yang meninggal disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Tak lupa saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada sahabat saya, Syekh Amin kita, ya, Tok Bilal kita, yang menghubungi saya kata malam ni boleh mula dah kelas. Alhamdulillah, ya. Terima kasih kepada Tuan Imam, kepada jawatan kuasa yang memberi laluan ini. Rasanya kita terus kepada bicara pengajian kita. Kita berada di dalam satu tajuk kecil, iaitu tanggungjawab murabbi ataupun tanggungjawab guru. Tugasan guru yang telah pun sampai kepada tugasan terakhir, iaitulah tugasan yang ke-8, muka surat 22 dan 23. Habis dah ni, ya. Bila dia sebut tugasan guru ni merupakan bicara yang terakhir pada berbicara tugasan guru ini. Baik. Apa pun yang kita bicara pada muka surat 22, 23 dan sebelumnya, kita jangan lari daripada satu pemahaman, pegangan, iaitu tujuan kita ialah nak mendidik, nak mengadapkan diri kita dan membersihkan hati kita. Walau apa saja bicara kita di dalam kitab yang kita baca ini, dalam adab apa sekalipun,
dia tak boleh lari daripada tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita. Apa maksudnya? Elok kita ulangkan, walaupun dulu pun sebenarnya dah dibicarakan. Barangkali dah lama kita tinggal kuliah, jadi kita ulang-ulang kembali. Kenapa? Dalam apa bentuk bicara, dalam apa bentuk ilmu bagi kita yang mengikuti pengajian adab, kenapa diberi penekanan untuk pembersihan hati, pembersihan jiwa? Kenapa? Ada dua perkara. Yang pertama, kerana hati kita amat susah untuk dibersihkan. Hati kita ni amat susah nak dibersihkan. Dia macam iman juga. Ada kalanya dia ikhlas, ada kalanya dia bersih, tapi ada kalanya dia kalah dengan ujian yang dihadapi dalam kehidupan dia. Hati itu kalah. Itu satu. Yang keduanya, hati ini tempat untuk menularnya nafsu. Macam mana kita nak bersihkan hati kita? Dahlah susah. Tetapi dia juga menjadi tempat untuk datangnya nafsu, keinginan. Keinginan yang dimaksudkan di sini ialah keinginan untuk menjadikan dia menyeleweng, berpaling daripada ketaatan. Itu hati. Maka dengan sebab tu, apa saja yang dibicarakan dalam pengajian kita, itulah dia dua. Bukan nak tolak nafsu. Sebab an-nafs memberi dua makna. Pertama, asyahwah, keinginan. Yang kedua, an-nafs bermakna jiwa. Jadi keinginan kita, syahwah kita itu banyak, tak pernah cukup. Walaupun kita dikurniakan sebanyak nikmat, tapi dia tak pernah cukup. Itu keinginan kita, syahwah kita. Bagaimana nak mendidik hati kita untuk rasa berpada-pada, berpada-pada saja dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Di samping hati kita taat untuk rasa tamak, tamak akan kurnia Allah pada hari akhirat. Itu dua tiga perkara yang kita beri tumpuan dalam bicara pengajian kita. Itulah. Dan hal-hal itu semuanya sukar. Sehingga kalau kita masih ingat dalam bicara Bidayah, kitab Bidayatul Hidayah dulu menyebut bahawa penyakit yang ada dalam hati ini, walaupun membelanjakan harta benda yang banyak dan mengambil masa yang lama untuk menuntut ilmu, kerana nak membersihkan hati, masih belum kecapaian. Masih belum tercapai. Pondok sini 10 tahun. Pondok sana 7 tahun. Ma'had sini 8 tahun. Campur-campur semua puluh tahun ngaji. Boleh tak jadi jaminan untuk hati bersih dengan sebab lama belajar tu? Belum ada jaminan. Kerana Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyebutkan hatta kekuatan di dalam hati ada pada para ulama, ada pada alim ulama. Tu kekotoran tu. Dia nak layan dengan tak layan cerita lain. Tapi dia ada. Antaranya sifat apa? Hasad.
cukup susah. Apa itu hasad? Yaitu merasa kurang senang melihat sesuatu yang Allah kurniakan kepada orang lain lebih dan tidak dikurniakan kepada diri dia. Itu dia hasad. Dia tak senang tu. Itu hasad. Dalam bidang apa saja. Dalam bidang aset, dalam bidang ilmu, dalam bidang pengajian, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pemilikan, apa saja bidang. Susah nak buang tu. Al-hasad. Tu ya. Sehinggalah Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita jalan di dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasada. Jelas ayat tu. Ya. Aku berlindung daripadamu ya Allah daripada hasad dengki apabila dia hasad. Minta berlindung dengan Allah daripada orang berhasad dengki. Orang hasad dengki ni tidak pernah ada kedamaian walaupun sebesar zarah dalam hati dia. Kalau ditakdirkan kita ada hak tu, kita boleh rasa sendiri. Tak pernah ada kedamaian walau sebesar zarah. Pasal apa? Kerana dia tak pernah rasa senang. Tak pernah rasa senang tu nak datang mana damainya? Datang mana nyamannya? Itu belum cerita dia lari daripada martabat hamba itu sendiri. Martabat kehambaan dia kepada Allah tu. Itu belum cerita martabat kehambaan. Baru cerita tentang betapa hatinya tak pernah rasa nyaman, aman, damai dengan sebab hasad itu sendiri. Itulah. InsyaAllah kita usaha saja dengan rasa keinsafan, dengan rasa penuh kesedaran untuk nak memperbaiki jiwa dan hati kita daripada segala penyakitnya dan daripada segala kekotorannya yang ada dalam hati manusia. Kita usaha saja. Tapi usaha saja-saja tak ada ilmu tak lepas. Kena mengaji. Tak mesti mengaji di tempat kita je. Mengajilah di mana-mana saja. Ikutilah kuliah-kuliah. Kuliah le ni beribu. Tak cukup di masjid, di surau. Tengok dalam FB, tengok dalam YouTube. Semua ulama ada. Ya, yang pandai bahasa Arab, pandai Inggeris. Yang pandai bahasa Melayu, bahasa Melayu. Ya, yang pandai bahasa Kalimantan. Ikuti pengajian-pengajian tasawuf, ya, yang sangat menyentuh hati manusia. Kalau kita mengikuti pengajian tersebut. Baik. Maka dalam pengajian kita terdahulu, kita sedang berbicara berhubung tanggungjawab murabbi. Tanggungjawab murabbi ni tanggungjawab orang yang jadi pendidik. Di sini dia lebih kepada tanggungjawab murabbi, pembimbing yang melaksanakan tugasan menyampaikan ilmu pengetahuan. Tu ya. Maka berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah pada tugasan ke-8 ni yang diringkaskan oleh Imam Sa'id Hawa, ya. Seorang guru, bawah tu, seorang guru hendaklah mengamalkan dan melaksanakan ilmunya. Jadi ni kita dah baca kuliah last sebelum PKP. Bila lah? Tak tulis pula. Bulan berapa kita lah? Ingat? Bulan 6 tahun lepas. Baru ni. Tahun 2020 ni kita ada kuliah tak? Ada kan? Ada kan?
Berselang sekejap berhenti, sekejap sambung, sekejap berhenti tak? Tak tulis tarikh pun. Main tanda lipat kertas je. Itulah ujian Allah Ta'ala bagi kat kita. Jadi, tugasan ke-8 ni sangat berat. Kenapa? Kerana orang hak mengajar ni panduan, bimbingan, nasihat banyak. Kok siapa-siapa mengajar pun. Tapi yang dia sampaikan, yang dia ajar, yang dia bimbing itu, adakah boleh dia beramal ke semuanya? Baik. Contoh mudah kita jadi mak ayah sebagai murabbi dalam rumah. Kita nasihat pada anak kita. Ayah tak nak tengok awak merokok. Mudah ayat tak? Ayah tak nak tengok, awak jangan merokok. Ayah tak nak tengok awak merokok. Dia sebagai anak, dia takkan jawab. Itu ayah dia. Ayah dia, rokok dan hil, 2 kotak sehari. Istilah orang kampung kata, berhubung putih. Contoh itu contoh. Contoh ni tak ada masalah. Itu cerita contoh saja. Maknanya dia menasihat, bahkan dia marah. Anak dia isap rokok. Ayah tak nak tengok. Jadi ayah ni tadi, dia menasihat benda baik. Tetapi dia beramal dengan apa yang ditegah dalam nasihat dia. Dia beramal. Tapi anak ni special. Ayah ni, walau apa saja, bila ayah kata tak boleh, kena patuh. Itu ya. Itu contoh kecil lah. Kalau murabbi, dia lagi banyak. Begini, begian, begitu, begini, begitu, begini. Termasuklah kuliah saya juga. Termasuk kuliah siapa-siapa sahaja. Cuma, kita bertawakal kepada Allah berdasarkan satu hadis yang berbunyi ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Nabi bersabda, orang yang menunjuk jalan, orang yang memberi jalan, yang menunjukkan jalan kepada berbuat baik, maka dia akan dapat pahala macam orang yang ditunjuk. Katalah dia tunjuk jalan, panduan, bimbingan, sembahyang sunat. Dia tak mampu nak buat sembahyang sunat yang dia cerita kepada anak muridnya. Lalu anak murid dia pun melaksanakan solat-solat sunat macam yang dia dapat daripada guru dia. Maka gurunya insya-Allah beroleh juga kebaikan kerana menunjuk jalan. Atas dasar kaedah dakwah begitulah, maka semua para alim ulama, semua para murabbi, pendidik melaksanakan tugasan dakwah dan pendidikan. Atas dasar itulah, atas dasar bertawakal kepada Allah. Sekalipun yang disebutkan itu belum tentu dia boleh beramal. Macam kitab adab. Kita kata sabar. Kita dok cerita bab sabar. Tadi di tengah jalan tadi kita dah marah ke orang dah. Dalam perjalanan dia mengajar kitab sabar tu, tadi ni dia marah ke orang. Baru tadi dia marah. Itu contoh. Dia nak datang mengajar bab sabar. Dia faham. Apa macam itu? Susah kan? Itu menunjukkan tugasan membimbing yang ke-8 ini memang sangat berat. Kalau dipandang pada sekali, terutama sekali jika apa yang dinasihatkan itu berbentuk tegahan, larangan,
Dan kelihatan pada pandangan masyarakat awam, dia yang mengajarkan akan tegahan dan larangan itu, dia terlibat buat. Kelihatan pada pandangan ramai, dia buat. Dalam kuliah dia tak bagi buat. Tapi bila dia bersendirian, dia duduk di tempat lain yang bukan dalam kuliah dia, orang nampak dia buat. Contohlah, contoh. Dia kata, jangan berjudi. Judi itu haram. Kan? Dia tegar. Tapi orang ada nampak dia beli nombor ekor. Orang ada nampak menyelit-menyelit, tengok ustaz beli. Minta maaf lah, contoh lah. Contoh. Jadi bermakna apa dia punya implikasi, apa dia punya kesan dari sudut tarbiyah, dari sudut pendidikan. Mari kita baca. Ya. Kata Sahin Hawa, ya, yang memetik karangan Imam Al-Ghazali, dia kata seorang guru hendaklah mengamalkan dan melaksanakan ilmunya. Jadi, amal perbuatannya tidak mendustai perkataannya. Bila dia boleh buat apa yang dia diajarkan kepada orang lain, maksudnya tidaklah timbul dusta. Kalau sekiranya dia ajar lain, dia buat benda lain, benda lain tu ialah benda yang bersalahan, atau dia mengajarkan kebaikan, dia pun tak buat kebaikan itu sudah timbul dusta. Kan berat tu. Kalau kita memperhalusi kesalahan ini saja, tak tertanggung dik kita, tuan-tuan. Sebagai orang yang melaksanakan tugas mendidik, bukan semua apa yang dibimbing, apa yang didakwahkan tu boleh dilaksanakan. Ada ketikanya tak mampu nak buat dengan berbagai-bagai asbab. Tapi oleh kerana kewajipan menyampaikan yang benar, sampaikan jugalah. Walaupun dia sendiri tak mampu nak buat hak benar yang dicerita tu. Itu ya. Jadi dengan harapan, kalaupun dia tak buat, mudah-mudahan apa yang dia tunjuk tu dibuat oleh orang lain. Dengan harapan sedemikian. Tapi kalau tengok ayat ni, bunyi dia keras. Ya. Jadi amal perbuatannya tidak mendustai perkataannya. Kerana ilmu diketahui oleh mata hati, sedangkan amal perbuatan diketahui oleh mata. Jelas ayat tu ya. Dan orang yang memiliki mata ni jauh lebih banyak. Orang yang memandang dengan mata hati sikit. Orang yang pandang dengan mata penglihatan zahir ni ramai. Apabila berlaku satu-satu keadaan kepada seorang murabi dalam hal ada kesilapan kelemahannya, orang akan tengok murabi itu dengan mata hati ke dengan mata kasar? Dengan mata kasar lah. Kok siapa pun tengok Tok Imam kan? Jom kau tadi tengok Tok Imam tu, pamanya dia tidak pun nak memandang dengan mata hati. Antara pandangan mata hati ialah ada sangkaan baik kepada orang yang lebih berilmu. Dia berfikir, hatinya berfikir, hatinya tolong doakan supaya gurunya, pendidiknya tidak ditimpakan fitnah besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata hati, dia tolong doa lagi. Dia tengok tu, ya Allah, selamatkanlah guru aku. Ya Allah, selamatkanlah murabbi ini. Ya Allah, peliharalah dia.
Tutupkanlah akan segala keaibannya, ya Allah. Tu mata hati punya kerja. Kalau mata kasar, kempen ya? Kempen. Di kempen lah. Peh orang tu, dicerita orang ni, kau nampak Tok Imam tu, gini. Kau nampak ustaz tu, kau nampak cikgu tu. Berbagai-bagai. Itu mata kasar kita. Mata turun ke hati. Bukan mata hati dah tu. Mata turun ke hati. Itu yang dikatakan beratnya nak melalui dan menghadapi keadaan yang seumpama itu. Ya. Yang boleh membawa seseorang kepada fitnah besar di dalam tugasan seorang murabbi, tugasan seorang yang melaksanakan bimbingan, dakwah, pengajaran dan sebagainya. Apabila amal perbuatan tidak sesuai dengan ilmu, maka kebenaran tidak akan tercapai. Nak capai kebenaran macam mana? Ya ke ni benar ke hak ni? Ni. Kebanyakan inilah yang berlaku di dalam media sosial. Inilah yang berlaku fitnah kepada para ulama. Ya, cukup bimbang hal ini. Kalau fitnah pada orang biasa-biasa pun tak bagus, apatah lagi fitnah kepada para alim ulama, kepada ustaz-ustaz, kepada pegawai masjid, kepada petugas masjid. Ya, bukanlah kerana saya sokong pegawai masjid, ketua imam masjid, kerana saya pernah jadi imam, bukan atas alasan itu, tapi agama. Sepatutnya berpakat-pakat untuk tidak menularkan kesilapan, kelemahan yang dilakukan oleh pegawai masjid. Tak kira lah masjid mana pun, masjid besar ke masjid kecil. Pakat tutup belaka. Lepas tu bela sikit-sikit. Cari jalan-jalan, teknik-teknik hak yang sesuai untuk nak membetulkan keadaan. Biasalah, zaman-zaman orang ikut SOP ni lagi pula besar cabarannya. Tak gitu, Tok Imam? Besar cabarannya. Orang tak puas hati saja. Ni ya. Jadi cukup bimbang di zaman kita melalui satu zaman mudahnya melebarkan fitnah, menularkan fitnah, menularkan keaiban. Keaiban siapa-siapa pun tak bagus ditularkan. Apatah lagi keaiban yang disebarkan tentang tugasan orang-orang yang bertugas khusus dalam bidang agama. Tok Bilal ke apa ke, tak kira lah. Tok Imam ke. Ini orang masjid. Dan jemaah masjid pun. Semua orang-orang ini mulia. Tuan-tuan. Yang datang salat berjamaah. Saksikanlah bahawa mereka itu beriman. Nabi menyebut, orang yang berulang-alik daripada rumah ke masjid, penuh dengan susah payah. Saksikanlah mereka itu dengan iman. Besar tu. Mulianya mereka pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Habis dah? Kita guna SOP kita sekat Isyak cukup. Ya? 9 ayat. Jadi, seorang yang berkata kepada ramai, seorang yang berkata kepada ramai orang, kamu jangan ambil sesuatu itu, kerana itu adalah racun yang mematikan. Sementara dia sendiri mengambilnya. Ini bahasa Imam Al-Ghazali lah ni. Sementara dia sendiri mengambilnya, maka orang-orang akan mengejek dan menuduhnya dengan pelbagai jenis, serta keinginan mereka semakin kuat untuk mengambil sesuatu yang dilarang itu. Seraya berkata, tadi dia mengajar orang jangan ambil, dia bagi ingat pada orang jangan ambil tu racun, tapi dia ambil. Dia tu yang mengajar orang tu dia ambil. Jadi orang akan
menuduh dia dengan berbagai-bagai percakapan, berbagai cara. Itu satu hal. Lepas itu, orang lain pun nak ambil jugalah. Meruap-ruap nafsu, kehendak, keinginan. Nak ambil benda hak yang dilarang. Sebab tengok, orang hak menasihat tadi, buat juga. Seraya mereka berkata, bila itu bukan sesuatu yang paling baik dan enak, tentu dia sendiri tidak mengambilnya. Tadi dia kata racun. Racun tu bahaya, boleh mematikan. Kalau bahaya, apa dia ambil? Ni nampak dia ambil juga. Tu ya. Perumpamaan guru pembimbing dengan para murid adalah seperti ukiran dengan tanah liat atau seperti bayangan dengan tongkat. Apakah mungkin tanah liat terukir tanpa ukiran? Dan bagaimana mungkin bayangan lurus sedangkan tongkatnya bengkok? Tak mungkinlah. Tanah liat, macam mana nak datang bentuk ukiran kalau tidak ada yang mengukir? Macam mana bayang tu nak lurus, sedangkan yang dibayangi itu ialah sesuatu yang bengkok, tongkat. Oleh sebab itu dikatakan, jangan engkau larang sesuatu perangai sedangkan engkau mengerjakannya. Merupakan aib besar bagi kamu bila perkara tersebut kau lakukan. Itulah dia antara disiplin para murabbi, alim ulama. Ya. Dia akan menyatakan keilmuan dalam bentuk larangan yang dia sendiri memang tak buat benda tu. Itulah pegangan dia. Ya. Kenapa? Kerana kalau dia larang, dia buat, maka aib besarlah ya bagi kamu bila perkara tersebut dilakukan oleh seorang murabbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud di dalam surah Al-Baqarah ayat 44 ya, afatu'minuna atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajipanmu sendiri? Saya habiskan ya. Oleh sebab itu, ini beratlah ni ya. Dosa orang berilmu yang melakukan maksiat lebih besar daripada dosa orang yang tak ada ilmu. Ayat dalam ni bunyinya kasar sikit. Ya, lebih besar daripada dosa orang bodoh kerana kegelincirannya itu diikuti oleh ramai orang sehingga mereka yang lain tadi semua turut tergelincir. Barang siapa yang mengamalkan suatu tabiat buruk, maka dia mendapat dosa dan dosa orang yang turut melakukannya. Orang lain hak ikut contoh dia buat dosa tu, maka dengan sebab ikut dia tu orang lain buat dosa tu, maka dia menanggung juga. Berat tu yang kata berat tu. Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah berkata, belakangku dipatahkan oleh dua orang, iaitu orang alim, orang berilmu yang bermaksiat, dan orang bodoh yang banyak beribadah. Orang bodoh menipu ramai orang dengan ibadahnya, sedangkan orang alim tersebut memperdaya mereka dengan maksiatnya. Hanya Allah yang maha mengetahui. Wallahu alam. Habis dalam bab tugasan para murabbi. InsyaAllah selepas ni kita akan masuk kepada bab yang kedua, ibadat asas penyucian jiwa. Di dalam bicara ibadat asas penyucian jiwa ni, elok saya sebutkan, dia Imam Sa'id Hawa ni, Syekh Sa'id Hawa ni, pengarang kitab ni, dia membuat tamhid ataupun pendahuluan ya. Dalam mukadimah dia ni, dalam pendahuluan dia ni mengandungi beberapa muka surat. Jadi saya nak sebutkan bahawa
di dalam ayat-ayat yang dibuat oleh Said Hawa pada mukadimah yang panjang ini, ya, kita tak bacalah. Senang cerita. Kita akan terus kepada apa yang dia ambil daripada Imam Al-Ghazali. Sebab mukadimah ni ialah apa yang disebutkan oleh Said Hawa sendiri, yang ni kita baca sendirilah bagi yang ada kitab, ya. Yang penting lagi daripada itu ialah tajuk yang dia ambil terus daripada kitab Imam Al-Ghazali itu, Ihya Ulumuddin itu. Jadi insya-Allah pada minggu akan datang kita akan terus kepada muka surat 33, iaitu bab solat. Ya, kita akan lihat macam mana solat boleh membersihkan jiwa kita. Wallahu alam, cukup dahulu. Mohon maaf ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.